Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan hadhihi an-niyyah al-mubarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والتف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد أخطب الخطباء وأكرم الكرماء وخاتم الرسل والأنبياء وخير من يمشي عن الأرض تحت قبة السماء وعلى آله وسلم صلاة تدفع بها عنا البلاء والوباء والعناء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang penuntun, jemaah berkhusus daripada pengikut pengajian Masjid Negara Kuala Lumpur, barisan urustia, al-ikhwah wal akhawat, muslimin muslimat, didoakan semoga semuanya berada dalam keadaan ceria, bahagia, dikurniakan ketabahan dan kesabaran. Mudah-mudahan insya-Allah ya, kita diuji dalam tempoh PKP pada fasa yang ketiga ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam melakukan ketaatan, dan saya percaya bahawa sebahagian besar daripada kita masih lagi berwirid, ya, tak sampai lagi nak buka handphone, nak tengok live, ya, tetapi alhamdulillah, walaupun tak sampai, mungkin lepas-lepas ni lah, lepas isyak kan mungkin ada yang tengok, ada kelapangan nanti mungkin ada yang melihat kembalilah siaran-siaran pengajian-pengajian kuliah yang kita laksanakan ini. Jadi tak apa walaupun tak dapat tengok secara live kerana kebetulan waktu yang mungkin sebahagian kita perlu menghabiskan wirid Quran mereka, wirid zikir mereka, wirid selawat mereka. Tadi saya baca selawat Syekh Salih Al-Ja'fari tentang tadfa'u anna al-bala wal-waba wal-ana, selawat Nabi SAW agar dipelihara kita daripada bala, kesukaran, kesulitan, penyakit. Jadi mungkin ada wirid kita ni berbentuk selawat, dan termasuk kata Habib Abdullah Al-Haddad, termasuk juga wirid itu ialah kita mengikuti kuliah. Jadi jangan kita anggap mengaji ni bukan wirid. Mengaji ni juga sebahagian wirid kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa tidak? Kerana kalau tanpa ilmu, tanpa suluhan ilmu, tanpa ulama, laulal ulama lasaran nasu mithlal bahaim. Tanpa ulama, manusia akan cacah merba. Manusia tak ada panduan dan pedoman. Manusia seumpama bahaim, binatang. Maka ya, dengan ilmu ini kita dipandu, ya, dan cantik lagi kita settlekan wirid zikir kita top up dengan majlis ilmu, kita settlekan wirid Quran kita. Ini semua aurat, sehingga para habaib Yaman ada yang menyebutkan laula man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun.
Kan podih sikit kata-kata ni. Saya hafal daripada tuan guru saya almarhum Syekh Muhammad Faiz ibn Syekh Ahmad ibn Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi rahimahumullahu taala jami'an wa nafa'ana bihim fid daraini amin. Syekh Faiz almarhum dia pesan, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang tak ada wirid ni dia umpama koro, umpama monyet, umpama binatang, kerana kehidupannya tak teratur, tak tersusun. Tiadanya solat, sedangkan solat itu wirid wajib kita. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia ada kitaban mawquta, waktu yang telah diputuskan, ditentukan. Apa waktu zuhur, bila waktu maghrib, ya kan? Jadi itu wirid wajib. Yang ini kita buat wirid yang sunat. Itulah jadual kita akan lebih tersusun dengan adanya wirid, adanya wadhaif ini, dan insya-Allah bagi memberikan kefahaman, bagi memantapkan kita punya penghayatan berwirid ini, kita tengok jadual susunan jadual para ulama, para fuqaha kita, para aulia kita yang begitu hebat dalam menyusun jadual harian mereka. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada majlis yang ketiga dulu, yang ini insya-Allah malam ni majlis yang keempat, kita dah baca sedikit beberapa biografi imam-imam besar, ya, yang merupakan contoh ikutan kita, ya, yang kita sebutkan antaranya Imam Yahya bin Ma'in, Tok Guru besar yang mendapat penghormatan dimandikan dengan tempat permandian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Yahya bin Ma'in, kita dah bincangkan. Kemudian ada seorang muntawi tu kan, ya, Fatah bin Khaqan yang kalau ada program-program rasmi di istana, program-program kerajaan, maka beliau ini memastikan beliau meletakkan kitab buku beliau, ya, bersama dibawa sekali. Beliau ni seorang, ya, daripada golongan bangsawan, seorang sastrawan, ya, dan bertugas sebagai menteri di zaman Khalifah Mutawakkil, ya. Ini Fatah bin Khaqan, kalau ada majlis-majlis rasmi pun dia standby bawa kitab, supaya apa, kalau ada peluang dia akan membuka kitab itu, kitab kecil saya katakan baru ni, dia akan ambil peluang untuk membaca, menyemak, agar masa yang ada kadang-kadang prosedur protokol terlampau lama, jadi dia ambil ruang untuk mentelaah. Itu Fatah bin Khaqan. Kemudian termasuk juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, kita tengok bagaimana al-Imam kita sebut Tha'lab An-Nahwi, ya kan, boleh jemput dia kenduri, tapi syarat apa, sediakan satu rehal untuk dia, satu meja untuk dia nak letak kitab, supaya nanti semasa mengatur orang, supaya sebelum nak mula majlis ataupun mungkin selepas majlis dia sempat untuk mentelaah kitab. Imam Tha'lab An-Nahwi ada 3 tokoh nahu dalam kitab Syekh Abdul Fattah Abu Udah ni. Beliau nyatakan 3 tokoh nahu. Satu, Tha'lab An-Nahwi. Nama Tha'lab ni saya dah sebutkan tak sesuai untuk diberikan, kerana nama dalam IC beliau ni Ahmad bin Yahya, ya kan. Kemudian ada lagi tokoh ilmu nahu, iaitu Imam Ibnul Khayyat. Kalau dalam buku saya ni halaman 48 lah, ya, Ibnul Khayyat juga seorang An-Nahwi, seorang pakar nahu, ya kan. Ya, Imam Ibnul Khayyat ini seorang mujtahid, seorang yang rajin, ya, seorang yang bersungguh-sungguh dalam ilmu, dan beliau juga senasib dengan Tha'lab tadi, Imam Tha'lab tadi, yang Imam Tha'lab jatuh dalam longkang, disondol oleh kuda lepas sembahyang asar hari Jumaat tu kan. Tetapi Ibnul Khayyat An-Nahwi ni dia juga terjatuh dalam lubang, ya, kerana menghadapi nasib yang sama ketika beliau berjalan dan membaca kitab, ya, sambil berjalan sambil melihat kitab. Ini juga imam pakar dalam bidang nahu, namanya Ibnul
Khayyat. Termasuk juga tuan-tuan dan puan-puan, kita perkenalkan seorang lagi imam, Munzir Al-Marwani. Ya, Munzir Al-Marwani juga seorang An-Nahwi. Kalau Ghala An-Nahwi ni maknanya memang seorang ulama yang pakar nahu. Kita nak kuasai ilmu tuan-tuan, kalau tak ada nahu tak boleh bincang pasal tafsir. Kalau tak ada ilmu nahu tak boleh bincang pasal fiqh. Kan ada orang tanya saya tadi tentang istighfar. Kenapa baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Wal hayya al qayyuma. Sebab dia kata ataf kepada sifat Allah. Ya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Astaghfirullahal azima. Jadi azima al hayya al qayyuma, sifat yang sama, maka bagi atas. Kan, tetapi ada yang baca huwal hayyul qayyumu. Hayyu al qayyum bayu depan. Boleh tak? Boleh, sebab itu asal dia. Dan ada yang baca al hayya al qayyuma, ditakdirkan a'ni al hayya al qayyuma jadi maf'ulun bih. Jadi ini cerita ilmu nahwu. Kalau tak ada ilmu nahwu kita tak boleh bincang. Maka asas dalam mengeluarkan hukum juga mesti membabitkan ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu bayan, ilmu balaghah, supaya kita dapat bezakan mana yang hakikat, mana yang majaz. Maka ya, ini semua ilmu alat yang berkait antara satu dengan yang lain. 3 tokoh ilmu nahwu, ulama nahwu dalam kitab Syekh Abdul Fattah ini disebutkan, satu iaitu Tha'lab An-Nahwi, yang kedua Ibnul Khayyat, yang ketiga Munzir Al-Marwani, juga An-Nahwi. Polik sikit perangai Imam Munzir Marwani ni tuan-tuan. Dia kalau jumpa siapa-siapa, jumpa kawan-kawan, dia akan bertanya, kau dah study nahwu ke belum? Kau dah baca belum bab, kita kata naibul fa'il dalam bab nahwu? Kau dah baca belum dalam bab, kita kata kana wa akhawatuha, contoh kan? Dia akan bertanya siapa yang ditemui, dia akan tanya, menyebabkan orang negeri itu menggelarkan dia dengan mudzakarah. Al-mudzakarah kerana rajin mengajak orang, mempromosikan orang untuk study, untuk mengulang kaji bab dalam ilmu bahasa Arab, tata bahasa Arab, ilmu nahwu. Ini ketiga-tiga imam dalam kepakaran mereka, pengkhususan mereka dalam bidang ilmu nahwu. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Maka ya, kalau 3 nama saya telah sebutkan tadi, kita tengok pula siapa lagi tokoh-tokoh ulama yang nampak pelik. Perwatakan mereka ni agak asing pada pandangan mata kasar kita. Kita kata kenapa ulama ni macam tu bona? Ya, menghabiskan masanya untuk ilmu. Mengorbankan tenaga dia, masanya, wang ringgitnya untuk ilmu. Inilah ya, mereka memahami tuntutan Quran, mereka melaksanakan tuntutan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Maka kalau kita baca dalam surah Taha pun Allah sebut apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Kan, kata ya Muhammad, katakan zidni ilma, ya Allah tambahkan aku apa? Ilmu. Jadi inilah sentiasa menambah, ya, tak pernah puas. Kan, manhumani la yashba'an, 2 orang tamak yang tak pernah puas. Ya, itu dah satu yang pemburu dunia, yang koja dunia, tidak pernah puas. Kalau ada satu wadi emas, kita nak lembah yang kedua. Kalau kita dah ada 2 wadi emas, kita nak lembah yang ketiga. Memang pemburu dunia ya tidak akan pernah puas. Begitu tuan-tuan, yang lebih mulia ialah pemburu, pengkaji yang menimba ilmu. Para ulama tidak pernah puas. Maka berlaku pada satu tokoh yang kita nak sebutkan malam ini, Imam Al-Hakim Al-Balkhi. Imam Hakim Balkhi ni nama dia Abul Fadl Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, ya, dan bermazhab Hanafi. Kita kena faham tuan-tuan. Dia tadi 3 ulama nahwu tadi pun bermazhab fiqh, bermazhab tauhid, bermazhab tasawuf. 3 kan? Kita ada iman, Islam, ihsan, betul? Iman, mazhab, tauhid, Asy'ariyah Maturidiyah, ataupun tuan-tuan boleh mengambil mazhab Ahlul Hadis,
ya, Al-Athari yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi konolah cara dia kalau nak mengambil aliran tauhid, cara ulama hadis, para maulana kita, ada cara dia. Bukan kata Tuhan bersilau kat langit ko, Tuhan ada biji mata ko, itu tak betul. Ya, itu mujassimah. Ya. Kalau kita nak ikut tauhid ahli hadis, ikut cara Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak ulama-ulama hadis yang pendekatan mereka begitu. Ataupun kalau tinggi lagi aliran hadis kita, kalau tinggi lagi aliran tauhid kita, ikut aliran ulama sufi. Mengaji tauhid ikut akli, nakli, dalil-dalil, ikut akal, dua sumber, kemudian sampai kepada maqam al-adwaq, kenal Tuhan, membaca semua alam ni dengan kacamata tauhid. Itu yang paling tinggilah. Tapi kono cara, kono mengaji, tak main hantam je so jadi lopat nanti kan. Jadi ini perkara yang kita kena faham dalam perjalanan menuntut ilmu. Kalau tauhid ada mazhab, fiqh. Jadi Imam Hakim yang sedang perkenalkan kepada tuan-tuan ni ada mazhab dia, mazhab Hanafi, ya kan. Ulama-ulama nahu ko, tafsir ko, hadis ke, mereka ada mazhab tauhid tadi, ada mazhab fiqh dia yang 4 kan, ataupun mazhab tasawuf, mereka ikutlah mazhab Imam Junaid Baghdadi. Mungkin kita di Malaysia lebih terkenal dengan mazhab Imam apa tuan-tuan, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ataupun kita juga mengambil kira pandangan-pandangan Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Itu mazhab masyrab dalam bertasawuf. Maka Imam Hakim Balkhi ini bermazhab Hanafi, okay? Dan dia ni suka melazimi puasa Isnin Khamis, ya, dan sentiasa melazimi solat tahajud. Dalam beg diisi dengan apa isi dalam beg dia? Kita dalam beg kita apa, mungkin ada handphone kan, charger, ya tak? Dalam beg Imam Hakim ni tuan-tuan ada apa? Ada kitab, ada dakwat. Katanya standby pen lah nak catat ilmu. Kalau kadang-kadang ilham tu datang serta merta nak tulis, nanti nak sharekan kepada murid-murid. Ini Imam Hakim Al-Balkhi radhiyallahu an. Ya. Kemudian standby. Dalam beg itu dah ada kitab, dah ada pen, ada dakwat. Ya. Dan dia ni bertaraf menteri. Kan? Mungkin hari ni orang tengok Datuk Zul, orang alim yang jadi menteri. Tapi di Mosi tuan-tuan, seorang tokoh ilmuwan yang terkenal, guru, tuan guru kepada tuan-tuan guru kita. Tuan guru kepada Syekh Nuruddin, tuan guru kepada Syekh Fuad, tuan guru kepada Syekh Zanul Asri, semua Azhariyun yang mengaji di Mosi Kuana. Seorang ulama tafsir Mosi, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu an. Ya kan? Jadi Syekh Sya'rawi juga dia merupakan seorang menteri waqaf, wazirul awqaf. Jadi ramai juga menteri ini tuan-tuan, dia alim. Termasuk ini Hakim Al-Balkhi, ni menteri yang alim. Kan? Bukan kosong lah. Dia bukan terror dari sudut pentadbiran dia. Dia power, pakar dalam bab hukum hakam. Ini antaranya Imam Hakim Al-Balkhi. Ya? Apa cerita dia? Ya? Dia merupakan menteri kan, dan punya syadid dia dalam penjagaan masa dia. Dia tak izinkan orang ramai jumpa dia kecuali benda-benda penting dia. Kalau orang nak jumpa dia tapi bukan waktu dia, tak ada appointment, tak ada mau'id, ya, beliau tak akan layan orang tu datang. Kau duduklah tepi tu dan diam. Dia tak akan pedulikan kau. Ini stand pendirian Imam Hakim Al-Balkhi. Kalau kita tengok memang ganas lah kan, memang nampak macam sombong, tapi itulah prinsip mereka yang tak boleh kita ikuti, tak boleh kita nak buat, sebab kita memang tak reti jaga masa, kita memang pandai buang masa, tapi mereka tak reti buang masa, mereka sangat memelihara waktu. Apa contohnya? Ya, kata Abu Abbas Hamwai, kata beliau, dia mengeluh, dia kata aku pernah pergi jumpa Hakim Balkhi, ya, kat pejabat dia, ke rumah dia, langsung dia tak bercakap dengan aku. Dia terus menulis di sudut rumah dia tu, menulis sampai selesai. Dia tak pedulikan kami ni. Sebab apa? Kau datang bukan waktu yang sesuai. Ini bukan waktu saya nak berburak, bukan waktu saya nak berbincang, ini waktu saya sedang menulis
ilmu, menulis kitab. Ya. Dan kata Imam Al-Hafiz Hakim Sahibul Mustadrak, pengarang kitab Mustadrak, ya, dia kata apa? Saya menghadiri pengajian Imam Hakimul Balkhi pada petang Jumaat. Datang seorang putera raja, putera mahkota. Cuba bayangkanlah, ya, ketika mengajar tu petang tu, tuan guru ni, ya, Imam Hakim Balkhi ni mengajar, dia bangun langsung untuk pergi meraihkan putera mahkota tu, ya. Dan dia kata apa? Ya, dia kata daripada tempat dia mengajar tu, dia kata, tuanku, hari ini bukan giliranmu untuk bertemu aku, balik sajalah. Cuba bayangkan prinsip menjaga ilmu dan bagaimana kerukunan, bagaimana penghormatan para pembesar terhadap ulama ketika itu. Mereka terbuka, mereka menerima nasihat, mereka boleh ditegur. Oleh kerana Syekh Tuan Guru Hakim Balkhi tak sudi, tak bersedia untuk bertemu dengan putera mahkota ni, maka beliau pun, putera raja tersebut ni pun pulang ke rumahnya. Ini tuan-tuan, prinsip ilmu, iaitu dengan menjaga masa. Okey, Dan cuba kita tengok pula dari sudut pengorbanan mereka dari sudut wang ringgit. Ini penyakit kita hari ni tuan-tuan. Ustaz-ustaz pun sama, imam-imam pun sama, ya, sebahagian besar saya rasa ni, ya, kalau kita ni tak nak berbelanja, keluarlah RM20 ke RM30 beli kitab, tak nak, kan? Sanggup kita joling-joling orang sebelah tu, kan, kawan tu nak fokus pun susah, ya. Sanggup kita belanjakan duit kita tu pada perkara lain daripada kita membeli kitab, membeli rujukan-rujukan yang baik. Ini perangai yang kita anggap mazmumah. Kita anggap perkara ini tak baik, ya, sebab antara rujukan ilmu ni kita kena berbelanja. Bulghah, kata Imam Syafi'i, 6 cara untuk jadi cerdik ni, jadi ulama ni, 6, salah satunya bulghah, ada kos. Maka kita berbelanja lah sikit, bukan bawa sampai beribu-ribu kita nak keluarkan. Sikit belanja kita keluarkan, sebab kita ada contoh yang pertama. Saya ghostan balik cerita pada halaman 34, Imam Isam Al-Balkhi. Tadi Hakim Balkhi, kan, ini orang Balakh ni sebuah negeri di Iran, ya. Isam Balkhi, tadi Hakim Balkhi, ya, bukan bakhil, Balkhi, tuan-tuan, ya, bukan raja, bukan apa haji bakhil dah, ya. Dia boleh pen 1 dinar. Kenapa? Ketika mana beliau mencatatkan ilmu, ya, tiba-tiba pen dia tu patah, ataupun dakwah pen dia habis dalam pengajian tu. Dia angkat tangan, dia tanya, siapa ada buat pen lebih, saya nak boli, saya sanggup boli dengan harga 1 dinar. 1 dinar ni bukan RM1 dah, ya. Saya pun tak ingat berapa anggaran harga. Saya tulis dalam buku ni 200.5. Agak-agak adalah pakar bab muamalat boleh share dengan saya anggaran harga 1 dinar ni. Beratus lah. Kita beli pen, tuan-tuan, RM1, RM5, kan. Kalau nak untuk tanda tangan tu kita beli RM30 tu, handal dah tu, mewah dah tu, kan. Dia sanggup beli beratus-ratus ringgit sebatang pen untuk mencatatkan hadis. Kerana apa? Tak sayang duit. Timbul kerana apa? Nilai ilmu itu, nilai masa itu mengatasi segala-gala perkara yang lain. Sebab tu saya catatkan juga dalam nota kaki ni, tuan-tuan, dalam terjemahan saya ni saya catatkan juga. Saya katakan Sahibus Samahah almarhum mantan mufti Negeri Sembilan, Syekh Murtada Ibn Syekh Ahmad, ya, Syekh Murtada, dia selalu kalau mengajar mana-mana, ya, mana-mana tempat beliau mengajar, dia baca kitab. Dan kitab yang biasa dibawa, kitab yang dicetak di Jabatan Mufti, Jabatan Mufti Negeri Sembilan lah. Ketika itu, tuan-tuan, saya ingat saya terlibat sekali dengan panel penterjemahan kitab. Pengurusi panel terjemahan ni Sahibus Samahah, tuan guru kita, Datuk Haji Yusof bin Ahmad, Mufti sekarang. Datuk Yusof ketua panel penterjemah yang menyediakan, menterjemahkan, mengedit semua buku-buku di Jabatan Mufti itu. Itu zaman cerita 10-15 tahun lepas lah, tuan-tuan, ya. Tapi balik semula kepada Syekh Murtada ni, dia akan bawa kitab, dia nak pastikan semua orang pegang kitab, kan. Dan beliau pun selalu ingatkan, ya, selalu ingatkan orang lebih suka bawa air
tawar dekat syekh, suruh syekh doakan daripada orang boli kitab nak baca kitab. Kan? Jadi ini satu sikap, bukan salah buat air tu bagus. Kalau kita ambil berkat tuan guru tu mendoakan anak tuan-tuan, tahun ni SPM pun belum tahu lagi bila kan, yang budak-budak UPSR dengan PT3 dah lempek-lempek di suku tak ada peso tak. Tak apalah ada peso ke tak peso, nak tahu orang hati elok, tapi yang tak elok tuan-tuan, berkira untuk melaburkan sedikit wang membeli kitab, termasuk juga ustaz-ustaz, termasuk juga imam-imam. Ini menyedihkan kita tuan-tuan. Ada satu masjid tu kita bolehkan satu set buku untuk dia, harga RM30, tak nak dia ambil dah. Dia kata masjid tak ada rak dah nak isi. Ya Allah. Itulah dia pemikiran kita yang kolot, yang takut untuk melaburkan duit yang sedikit untuk ilmu. Siapa tadi? Imam Isam Al-Balkhi tak nak terlepas peluang untuk catat ilmu, dia boli dengan 1 dinar 1 batang pen. Termasuk juga imam yang namanya di sini Ibnu Syahin. Ibnu Syahin tuan-tuan. Ibnu Syahin ni muka surat 49, dia seorang muhaddis, seorang pakar hadis, lahir sekitar tahun 297, wafat ketika usia beliau 88 tahun tuan-tuan. Imam Ibnu Syahin ni banyak, ada kitab Musnad, ada tafsir Kabir, kata mencecah kepada 1300 juzuk, mungkin juzuk tu kecil-kecil lah, tapi banyak kitab Imam Ibnu Syahin ini tuan-tuan. Ibnu Syahin ini sehingga apa, dia kata saya menghitung kos membeli dakwat, iaitu sekitar 700 dirham. Yang kita kata dakwat printer dah wasak 3, kertas A4, macam itulah kos-kos itu kita kira untuk catat ilmu. Banyak mana kita belanja. Kata Imam Ibnu Syahin tuan-tuan, dia dah belanja sebanyak 700 dirham untuk pengurusan ilmu, bab pen je, bab mencatat ilmu je 700 dirham wang perak. Jadi kita dalam bab-bab ilmu ni kita tak boleh berkira, kita kalau ada kemampuan, memang ada kemampuan, kena beli. Kalau tak ada kemampuan, itu cerita lain lah. Tapi yang ada kemampuan, dia beli, bahkan dia taja pula, dia wakafkan kitab untuk student-student yang tak mampu. Ini lagi canggih tuan-tuan sekalian. Maka inilah kehidupan para ulama, tuan-tuan sekalian. Dan insya-Allah kita ambil lagi satu tokoh pada malam ni. Pukul apa dah jam? Kita ambil lagi satu tokoh tuan-tuan, Imamul Haramain. Kan? Kenapa panggil Imamul Haramain? Tuan-tuan pernah tengok jubah Al-Haramain, pernah ada juga kan? Tu adik-beradik dia lah tu, Asil Dafah tu, dia lah tu. Imamul Haramain ni tuan, dipanggil Imamul Haramain. Raja Saudi hari ni bermula zaman Malik Fahad dulu, dia gelarkan diri apa? Khadimul Haramaini Asy-Syarifain. Orang yang berkhidmat untuk dua tanah haram. Raja nak mendapat kemuliaan daripada Allah Taala, dia gelarkan diri dia macam tu. Imamul Haramain ni tuan-tuan tak ada kena-mengena dengan Hijaz sekarang, kerajaan sekarang di Saudi, tapi nama beliau ni tuan-tuan Abul Ma'ali Al-Juwaini, faqih dalam bab usul fiqh, seorang pakar dalam mazhab Syafi'i, seorang pakar debat untuk apa? Ilmul kalam, nak mematahkan hujah-hujah musuh, pemikiran-pemikiran yang poning-poning ni. Ini dia orang dia, tokoh dia, Imamul Haramain. Ayah dia pun tok guru tu, Imamul Juwaini kan. Okey, kemudian yang paling penting tuan-tuan kena ingat, Imamul Haramain ni merupakan tuan guru kepada imam kita, Imamul Ghazali. Bahkan tuan-tuan, Imam Ghazali tu dalam bab fiqh, usul fiqh, dia copy paste ilmu tok guru ni Imam Haramain. Hebat kan? Jadi, dan dicatatkan tuan-tuan dalam kitab-kitab dulu, dia kata Imam Haramain ni kebanggaan timur dan barat, kebanggaan umat Islam, kehebatannya diperakui di timur dan barat. Apa yang tak pernah dilihat oleh orang, ulama sebelumnya belum dapat menguasai ilmu-ilmu sehebat apa yang dikuasai oleh Imamul Haramain ketika itu. Tapi tuan-tuan, apa modal dia? Apa resipi dan rahsia beliau Imamul Haramain ni tuan-tuan?
Dia punya rahsia dia tak lain dan tidak bukan berbalik kepada kesungguhan menjaga waktu, disiplin dalam menyusun jadual harian beliau. Sebab apa? Saya tidak tidur dan tidak makan secara normal. Faham? Kita makan kita berapa jam sehari. Ini PKP ni pula kan, kejap ke dapur kan. Lapar manjang. Kita tidur berapa jam sehari, tak lebih kita punya tidur kan. Tapi Imamul Haramain hanya tidur dan makan kalau terpaksa. Kalau terpaksa, terlampau lapar, makan. Kalau terlampau mengantuk, lelap, tidur. Kan? Dan menarik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Imamuna, tuan-tuan, Imam Abdul Ma'ali ini, ya, beliau pakar, saya katakan tadi, mazhab Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i, dan beliau tuan-tuan ketika umur 50 tahun masih menuntut ilmu. Apalah pelik lah Ustaz, kat masjid kita semua 50 tahun ke atas yang mengaji, semua dah maghrib dah sonjo. Beza tuan-tuan, kita mengaji dalam keadaan kita belum alim. Beza kan, saya mengaji dalam keadaan saya masih banyak tak tahu. Memang saya kena mengaji lah, tuan-tuan pun kita kena mengaji, perlulah mengaji. Tapi Imam Haramain tuan pelik, dia dah jadi mufti, dia jadi ketua qadi, dia dah jadi orang yang paling hebat, tapi masih sanggup tawaduk untuk duduk depan tok guru yang lain kalau ada tok guru lain yang mengajar. Ini hebat. Nampak tuan-tuan Umur berapa tadi? 50 tahun. Nampak ni kata Syekh Abdul Fattah dalam kitab ini Qimatuz Zaman Indal Ulama, ya, walaupun beliau dinobatkan sebagai ketua ulama pada zamannya, Syekhul Masyayikh, Syekhul Syuyukh zaman itu, tapi tetap dalam bab nahu dia masih mengaji dengan Imam Abul Hasan Al-Qayrawani. Ketika mana Imam Qayrawan ni tuan-tuan, dia belah-belah mana Maghribi Tunisia ni lah, datang ke Baghdad, ya, ketika itu Imam Al-Haramain talaki kitab Iksirul Zahab, kitab nahu. Kata Imam, ya, kata Tok Guru ni, dia kata apa? Saya tidak pernah melihat seorang yang terlalu asyik untuk ilmu seperti Imamul Haramain. Tak jumpa lah orang macam ni, kerana beliau menuntut ilmu kerana ilmu. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang berlaku juga dalam masyarakat kita, baru mengaji 1-2 huruf, baru jumpa 2-3 hadis, dah berlagak alim. Dah tak nak dah ikut-ikut kelas dah. Datanglah Habib ke, datang ke Syekh ke, datang ke Maulana ke, datang Baba ke, Tok Guru ke, Kiai, tak dipeduli dah. Ini satu sikap yang sangat mazmumah juga. Samalah perangai tadi, berkira untuk ilmu, berkira untuk kitab. Ini pun tak baik. Tak baik juga bagi kita tuan-tuan kalau kita rasa kita dah alim. Ini masalah. Tetapi kita nak jadi macam Imamul Haramain, mengisi waktu dan tidak perlu malu untuk duduk menuntut ilmu. Kalau ada perkara-perkara ilmu yang mungkin kita tak tahu, dan memang kita tak tahu semua benda. Imam Haramain, ya, pakar aqidah, ilmu kalam, bab jidal tadi, berdebat, bab fiqh, bab tauhid, power. Tapi bab nahu bila nak top up lagi, maka beliau duduk dengan siapa tadi tuan? Tuan guru beliau tadi, Imam Abul Hasan Al-Qayrawani radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan, ya, perbincangan pada majlis yang keempat ini ada manfaatnya untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan nanti kita ada lagi satu siri, ya, kalau PKP ni sampai fasa yang ketiga lah. Kalau ada fasa yang compact pula tu, tak tahulah apa stand, apa keputusan Masjid Negara, kita follow je lah. Kalau nak terus ataupun sebagainya, insya-Allah saya ada lagi satu slot, ya, majlis yang kelima. Nanti kita nak baca pula, insya-Allah, imam kita Imam Ibnul Jauzi, pendakwah 1000 umat. Kalau tuan-tuan ini sebut nama Ustaz Somad, tuan-tuan sebut nama Syekh Nuruddin, ya, tuan-tuan sebut nama tokoh-tokoh ilmuwan hari ini, Ustaz Azhar Idrus, tapi dulu tuan-tuan yang mendahului mereka ni Imam Ibnul Jauzi. Hebat. Imam kita, imam yang kita sebut iaitu Imam Nawawi. Ini insya-Allah saya kira pada majlis yang kelima nanti saya akan kupas sedikit sebanyak sebagai motivasi kepada kita semua untuk mencontohi para alim ulama, dan apakah tips mereka, tips yang membantu kita untuk menjaga waktu, insya-Allah juga akan kita kongsikan tuan-tuan. Ya, insya-Allah yang berminat untuk memiliki kitab ini boleh WhatsApp, boleh hubungi pihak kami, insya-Allah, ya, masih ada stok kita, insya-Allah, ya. Lepas-lepas PKP ni kita boleh post, mudah-mudahan tuan-tuan. Insya-Allah itu dulu, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.